Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami akan berkongsi sedikit banyak berkenaan dengan uh, conversation theory, iaitu daripada Gordon Pass. Okey, sebelum kami memulakan perkongsian kami, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Syafiq bin Muhammad Sabri and Saya Lisa Sidi Halking. okey, sebenarnya kita pergi kepada RTS kami, iaitu lawatan ke Muzium Pendidikan Nasional UPI. Okay, nama sekolah yang dipilih adalah SMK K. Johari, iaitu dari tingkatan 3 cerdik. Bilangan pelajarnya adalah 35 pelajar. Okay, tarikh yang kami pilih adalah 19 April 2017 dan masanya adalah 3 jam, iaitu dari jam 11 pagi hingga 2 petang. Mata pelajarannya adalah sejarah yang bertajuk kerjasama antara kaum ke arah kemerdekaan, iaitu dari bab 4. Subtajuknya adalah pendidikan ke arah perpaduan, laporan Barnes, Penwu dan ordinan pelajaran. Okey, bagi hasil pembelajarannya, saya berharap agar pelajar dapat membandingkan kandungan laporan Barnes, Penwu dan ordinan pelajaran 1952. Sebenarnya membincangkan kepentingan pendidikan dalam usaha mewujudkan perpaduan. Dan jelas sekali adalah memberikan idea-idea baru cara merapatkan hubungan antara kaum. Okey, bagi pengetahuan sedia ada pelajar, iaitu adalah hubungan perpaduan di kalangan pelajar. Sebenarnya adalah pelajar mengetahui kepentingan pelajaran dan pendidikan dalam kehidupan seharian. Okey, bahan bantunya aja tak perlu. Okey, seterusnya kita pergi kepada set induksi. Okey, pada set induksi kami tidak menggunakan lagi teori PAS ni, di mana melibatkan teori perbualan itu, di mana berkomunikasi secara dua hala. Okey, aktiviti pembelajarannya adalah guru meminta pelajar berbaring masuk ke dalam muzium. Kita lihat di situ guru hanya memberi arahan saja dan pelajar mengikutnya. Okey, kedua, setiap pelajar akan menerima risalah dari pihak muzium. Okey, dan seterusnya guru menerangkan aktiviti sepanjang lawatan di muzium. Okey, di set ini tiada lagi teori yang diguna pakai. Seterusnya kita pergi ke langkah 1. Pelajar akan diiringi oleh pihak muzium ke ruang pendidikan ke arah perpaduan, dan seterusnya guru akan memantau pelajar semasa sesi penerangan setiap poster yang menyatakan perbandingan kandungan laporan Barnes, Penwu dan ordinan pelajaran 1952 oleh staf. Okey, di sini kita dapat lihat terdapat sesi perbincangan antara pelajar dan staf muzium itu. Okey, di sini mereka dapat berkongsi maklumat. Okey, kita dapat lihat adalah komunikasi dua hala di situ. Okey, seterusnya pelajar dibenarkan bertanya soalan kepada staf muzium. Okey, di situ kita juga dapat lihat pelajar mula mengemukakan soalan kepada staf tersebut. Okey, seterusnya langkah 2 saya serahkan kepada kawan saya. Okey. Jadi setelah daripada langkah pertama, ini kita dapat lihat membincangkan kepentingan pendidikan dalam usaha pendidikan perpaduan. Okey. Sini kita akan melibatkan teori Gordon Pass, di mana itu teori conversation, di mana boleh dikenali sebagai teori perbualan. Okey. Lepas kita lihat langkah dia. Okay, selepas staf muzium menunjukkan serta menjelaskan kandungan tersebut yang berkaitan dengan laporan Barnes, Penwu dan ordinan pelajaran 1952. Okay, semua pelajar akan diberitakan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan tu dia terdiri pada 5 orang. Dan 5 orang tu jumlah tadi ialah 35 pelajar. Jadi di
jumlah kumpulan ialah 7. Okey, ketujuh kumpulan ni hendaklah menghasilkan serta minda IT yang mengandungi kepentingan pendidikan dalam usaha mewujudkan keperluan yang harus berkait bahan-bahan yang ditunjukkan. Okey, bahan-bahan yang ditunjukkan ialah terdapat di langkah 1 tadi, di mana staf museum telah menjelaskan melalui poster laporan Farnes, poster Bengal, poster Dinam pelajaran kedua, dan termasuklah pelajar telah membawa buku nota sejarah mereka, di mana mereka boleh rujuk semula nota tersebut. Okay, di sini melibatkan perbualan di mana antara kumpulan. Okay, dalam teori PAS, teori perbualan yang melibatkan dua interaksi, dua hala, di mana pelajar boleh bukan sahaja guru pelajar, tapi pelajar ke pelajar dapat juga dan dikenali sebagai switchback dalam teori Gordon PAS. Okey, di sini setelah mereka berbincang dan setiap kumpulan akan membentangkan hasil pertama tersebut kepada guru bagi mewujudkan suasana perbincangan dan mewujudkan suasana perbincangan. Okey, malah kumpulan lain juga boleh mengajukan beberapa soalan kepada kumpulan yang sedang membincang. Okay, di sini kita dapat lihat bahawa komunikasi dua hala telah berlaku, dan di sinilah mereka akan berkongsi maklumat antara satu sama lain. Jadi langkah ketiga, kita coba langkah ketiga. Di sini ialah memberi idea-idea baru cara merapatkan hubungan antara kaum. Okay. Sebagai guru yang memberikan idea-idea baru cara merapatkan hubungan antara kaum, dan guru juga mengarahkan pelajar mencatat idea-idea semasa penerangan diberi semasa cikgu book. Di sini kita dapat lihat guru menggunakan teori Gordon PAS, di mana guru akan menerangkan bagaimana dan kenapa dalam idea-idea baru cara merapatkan hubungan antara kaum. So di sini setiap pelajar digalakkan memberi pandangan idea semasa perbincangan. Okey, di sini kita dapat lihat berlakunya dua hala interaksi, dan seperti yang saya telah berkata tadi, iaitu pelajar yang faham digalakkan feedback bersama pelajar. Okey. Dan guru akan menanyakan beberapa soalan kepada pelajar secara lawa. Okey, kita dapat lihat contohnya di sini. Okey. So, ini adalah Gordon PAS yang saya maksudkan tadi, di mana beliau di sini kita dapat lihat. Di sini kita dapat lihat input, proses dengan output, di mana berlakunya masa melawatan ke museum tadi. So sini cikgu menerima atau menawarkan penjelasan dalam sesuatu fakta. Contohnya di museum tadi itu. Okey, cikgu akan memberi soalan di mana pelajar harus menjawab kepada guru, dan contohnya kenapa pada masa dahulu perlunya ada perpaduan kaum dalam pendidikan. Okey, di sini pelajar akan berfikir dan berbincang dengan rakan-rakannya di mana kenapa perlunya ada perpaduan dan mengapa. Di sini kita dapat lihat why question and response. Okey, why question di mana cikgu akan memberi dan responnya oleh pelajar. Begitu juga dengan how, bagaimana soalannya bagaimana, dan responnya ialah dari pelajar. So dari sini kita dapat lihat pelajar berinteraksi antara satu sama lain, termasuklah guru, berlakunya perbincangan secara tidak langsung, dan itulah proses dalam teori Gordon PAS ni. Okey, di sini saya akan menghubungi di mana PAS merujuk kepada belajar tentang mengapa sebagai pembelajaran dan belajar tentang kefahaman bagaimana sebagai pengajar operasi. Okey, ini dah dimaksudkan oleh Gordon PAS di mana how and why. So, kedua-dua mereka ini merupakan aspek pelengkap
pembelajaran yang berkesan. Perbezaan ini membolehkan kelas untuk memberi definisi formal daripada apa yang dimaksudkan untuk memahami topik. Jadi untuk kelas memahami topik yang bermakna bahawa pelajar boleh teach back topik dengan menyediakan demonstrasi, bukan lisan dan penjelasan lisan bagaimana dan mengapa. Okey, di sinilah saya maksudkan saya tadi, di mana jika masa pelajar faham apa yang dia dah dapat, jadi dia akan mengajar balik teach back kepada rakan-rakan lain. Sebagai contoh, pelajar A, dia memahami apa fakta yang berkaitan dengan laporan Wendy dan pelajar B tidak memahami. Jadi, pelajar A akan membantu kepada pelajar B dengan menjelaskan apakah laporan yang berkaitan, contohnya yang tadi dalam Medium, laporan Barnes dengan Wenwu dengan ordinal pelajaran 1952 kepada rakannya. Jadi sini ialah kita dapat lihat teori Gordon Scott memang telah digunakan secara tidak langsung dan pada masa yang sama. Jadi inilah kebaikan teori Gordon Scott. Okay. Ini saja sekian daripada kami.